Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, hari ini kita berjumpa lagi untuk kita meneruskan pembelajaran untuk matematik tahun 4. Yang pertama membanding nombor dan yang kedua menyusun nombor mengikut tertib menaik dan menurun. Okey, dan diharapkan di akhir pembelajaran nanti kamu boleh yang pertama membanding nombor, mana satu yang lebih besar, mana satu yang lebih kecil, memilih nombor yang terbesar, terkecil dan sebagainya. Dan kedua menyusun nombor-nombor yang diberikan mengikut tertib menaik dan menurun. Baik, untuk tidak melengahkan masa, kita teruskan apa yang dimaksudkan dengan banding. Kenapa kita perlu nak banding nombor dan bagaimana kita nak membanding? Baik, banding adalah satu proses di mana kita mencari persamaan atau perbezaan sesuatu nombor supaya kita boleh menentukan nombor itu mana yang banyak, mana yang sikit, mana yang lebih dan mana yang kurang. Jadi kenapa perlu kita nak bandingkan nombor supaya kita dapat mengetahui mana satu yang lebih besar, mana satu yang lebih kecil, mana satu yang paling besar dan mana satu yang paling kecil. Okey, bagaimana pula kita nak bagaimana kita nak membanding nombor? Kita teruskan, kita tengok. Ini ada satu contoh soalan yang kamu perlu perhatikan. Antara yang berikut, yang manakah merupakan nombor terkecil? Nombor yang pertama adalah 23,457. Nombor kedua 24,557. Nombor ketiga 23,547. Dan nombor keempat 23,475. Baik, di antara keempat-empat nombor ini, yang mana satukah nombor paling kecil? Okey, untuk kita mengetahui mana satu nombor terkecil ataupun paling kecil, keempat-empat nombor ini kita perlu bandingkan. Macam mana nak banding? Baik. Di sini cikgu dah cerakinkan setiap nombor A, B, C dan D kepada nilai tempat masing-masing. Okey, untuk nombor A 23,457 telah dicerakinkan mengikut nilai tempat masing-masing. 2 di tempat 10,000, 3 di tempat 1000, 4 di tempat ratus, 5 di tempat puluh dan 7 di tempat sah. Begitu juga dengan nombor-nombor B, C dan D. Baik, untuk kita membanding sesuatu nombor, kita perlu bandingkan digit yang berada di tempat paling besar terlebih dahulu. Ingat, bila kita nak membandingkan nombor, kita mesti bandingkan angka ataupun digit yang berada di tempat paling besar dalam nombor tersebut. Jadi dalam kes ini, dalam contoh ini, nilai tempat terbesarnya adalah 10,000. Jadi kita perlu bandingkan setiap digit yang ada di keempat-empat nombor ini di tempat 10,000. Okey? A, digit di 10,000-nya adalah 2. B, digit di 10,000-nya juga 2. C, digit di 10,000-nya juga 2. Dan D pun sama juga. Jadi bila keadaan macam ni, kita tak boleh nak tentukan. Kita pindah kepada nilai tempat seterusnya, iaitu nilai tempat 1000. Okey, di sini sudah ada perbezaannya. Ingat, apa yang kita cari ialah nombor terkecil. Nombor terkecil. Jadi, di antara 3, 4, 3 dan 3 ini, mana satukah nombor terkecil? Ada 3, betul tak? 3 untuk nombor A, 3 untuk nombor C, 3,000 juga di nombor D. Jadi, ini 3 ni sama. Jadi satu nombor saja yang besar. Tapi kita tak nak yang besar sebab soalan nak yang terkecil. Jadi yang terbesar sekarang kita dah boleh. Jadi yang terbesar sekarang kita dah boleh. Dah boleh keluarkan daripada list. B ni bukan nombor terkecil. Malahan B ni adalah nombor
terbesar. Okey. B ni adalah nombor terbesar. Kenapa cikgu kata nombor terbesar? Sebab di antara ketiga-tiga, keempat-empat digit yang berada di tempat ribu ini, nombor B merupakan digit terbesar di tempat ribu. Yang puluh ribu tadi sama semua. Bila tempat ribu, dia paling besar, jadi B adalah nombor terbesar. Jadi kita dah keluarkan dari senarai. Tinggal sekarang 3 pilihan saja, A, C dan D. B dah keluar dari senarai kerana dia nombor terbesar. Kita nak yang paling kecil. Terkecil ni maksud dia paling kecil. Okey, paling kecil. Jadi kita tinggal 3 sahaja pilihan, A, C dan D, di mana ketiga-tiga jawapan ini nilai tempat ataupun nilai digitnya adalah sama, iaitu 3 kali. Okey, baik. Kalau macam tu, kita pindah lagi sekali ke tempat seterusnya. Apa dia tempat dia? Tempat ratus. Okey. Di tempat ratus kita tengok B kita tak perlu lagi tengok sebab kita dah buang dari senarai. Yang ini kita tak perlu tengok lagi sebab B adalah nombor terbesar. Kita dah keluarkan dari senarai tadi. Jadi kita perlu tengok A, nilai digitnya adalah 4. Nilai tempat di tempat ratusnya adalah 4. Untuk C, 5. Dan untuk D, 4. Jadi antara ketiga-tiga digit ini, yang manakah yang terkecil? Ingat, terkecil. Sebab apa terkecil? Sebab dia nak yang terkecil. Soalan nak yang terkecil. Kalau soalan nak yang terbesar, barulah kita cari yang terbesar. Sekarang dia nak soalan yang terkecil, nombor terkecil. Jadi antara tiga-tiga ni ada 2 yang terkecil, iaitu A dan D, di mana kedua-duanya dengan digit 4. Jadi satu lagi cadangan jawapan kita dah boleh keluarkan dari senarai, iaitu C. Sebab C ni dia besar. Jadi C ni adalah nombor kedua terbesar. Okey, jadi tadi yang ni nombor 1 terbesar, paling besar. Yang C ni kedua terbesar. Yang C ni kedua terbesar. Okey. Baik, seterusnya kita tengok tinggal 2 pilihan saja, iaitu A dan D, mana satu yang terkecil. Okey, disebabkan kedua-dua digit di A dan D sama, iaitu 4. Kita tak boleh buat pilihan lagi. Kita kena pindah ke nilai tempat seterusnya, iaitu 10. Okey. Jadi di sini kita boleh, supaya kita tidak keliru, kita keluarkan dulu yang B dan C tadi kita dah keluarkan awal-awal. Cuma kita nak bandingkan A dengan B sahaja, yang mana terkecil. Okey, ingat A dan D, iaitu 5 dan juga 7. Antara 5 dan 7, mana satu yang lebih kecil? 5. Jadi bila kita jumpa je, okey, macam ni, kita dah jumpa nombor, kita tak perlu nombor terkecil antara 2 ni, kita tak perlu bandingkan yang seterusnya sebab kita dah dapat. Maka nombor terkecilnya adalah A, iaitu 23,457. Jadi D ni pun bukan nombor terkecil, tetapi dia adalah nombor ketiga terbesar. Dan nombor cadangan untuk soalan A ini adalah keempat kedudukan dia, ataupun yang paling kecil. Terkecil tu maksud dia yang paling kecil. Okey, jadi jawapan untuk jawab soalan ini adalah 23,457. Okey, saya highlightkan sekali lagi, apabila kita bandingkan nombor, kita nak membandingkan nombor, kita nak mencari mana satu nombor paling besar, mana satu nombor paling kecil, kita mesti mulakan daripada nilai tempat yang paling besar. Dalam contoh ni 10,000, kita mesti mula dari 10,000. Okey, kemudian kalau kita tak jumpa lagi, kita pindah tempat yang kecil sedikit, iaitu 1000. Lepas tu 100, iaitu 10 dan seterusnya. Okey. Dan yang kedua yang tak kurang pentingnya juga, sebelum kamu membandingkan nombor, kamu perhatikan adakah bilangan digit di dalam nombor itu sama. Untuk soalan ini, untuk contoh ini, kalau kamu perhatikan, A mempunyai 5
nilai apa ni? Nilai 5 digit Nah, A mempunyai 5 angka. 1 2 3 4 5. B pun sama, C begitu juga dan dengan D. Kelima-empat nombor ini mempunyai bilangan digit yang sama. Okey. Sekiranya kamu jumpa bilangan digit yang berbeza, maka kamu kena pastikan bahawa semakin banyak bilangan digit dia, semakin besarlah nombor itu. Semakin sedikit bilangan digitnya, maka nombor itu semakin kecil nilai dia. Okey, nombor bulat. Baik. Kalau kamu perhatikan di sebelah kiri, saya dah tulis nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Inilah yang dikatakan menyusun nombor mengikut tertib. Tadi sambil-sambil kita cari nombor terkecil, kita jumpa nombor terbesar iaitu 24,557. Jadi saya labelkan 1. Di sini maknanya nombor ni paling besar, kedudukan dia nombor 1. Okey. Kita cari lagi, kita jumpa. Kita tak jumpa nombor terkecil lagi, tetapi kita jumpa dengan nombor yang kedua terbesar iaitu 23,547. Jadi cikgu tuliskan dia 2. Kedudukan kedua tu bermaksud nombor kedua terbesar. Kenapa cikgu tulis macam ni? Apa tujuan dia? Okey, ini adalah salah satu cara kita untuk memudahkan proses kita menyusun. Menyusun. Susun apa? Okey, susun mengikut tertib. Baik, untuk pengetahuan kamu, susunan nombor ada 2 jenis iaitu tertib menaik dan juga tertib menurun. Yang pertama, tertib menaik. Kamu perhatikan grafik di skrin kamu. Bayangkan kamu sedang menaiki tangga. Okey, menaik. Naik tangga. Naik tangga. Tertib menaik. Tertib menaik tu apa? Okey, tertib menaik tu apa sebenarnya? Macam mana sebenarnya tertib menaik ni? Kalau kamu confuse ataupun kamu keliru, apa maksud dia? Sebab tu cikgu tunjuk gambar tangga ni. Kamu ingat kamu naik tangga. Bila kita naik tangga, apa berlaku ialah kamu bermula daripada tempat yang rendah. Kita mula daripada tempat yang rendah. Tengok anak panah warna biru ni. Kita mula daripada tempat rendah. Kita naik anak tangga satu demi satu ke tempat yang lebih tinggi. Itu kita panggil naik. Macam tu juga dalam nombor. Bila disebut tertib menaik, bermaksud susunan nombor itu adalah daripada rendah kepada tinggi. Nombor yang rendah nilai dia kepada nombor yang lebih tinggi. Ataupun nombor yang kecil kepada nombor yang besar. 2, 3, 4, 5. Itu tertib menaik daripada kecil kepada besar ataupun sedikit kepada banyak. 20, 21, 22, 23. Itu contoh tertib menaik. Okey? Kalau kamu confuse, kalau kamu ragu-ragu mana satu tertib menaik ni macam mana? Ingat naik tangga. Kamu selalu naik tangga di sekolah, kamu selalu naik eskalator di pasaraya, sama konsep dia dengan nombor. Bila naik, kita mesti mula daripada tempat rendah kepada tempat yang lebih tinggi. Okey, seterusnya, kalau menurun pula, tertib yang kedua iaitu tertib menurun. Okey, ini lawan kepada menaik. Tertib menurun. Sekali lagi kamu bayangkan kamu turun tangga. Okey, bila disebut menurun, kamu tengok anak panah warna biru, mesti bermula daripada tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah. Barulah kita panggil turun. Macam tu juga nombor. Bila bermula daripada nombor yang tinggi nilai dia kepada nombor yang rendah nilainya, itu kita panggil tertib menurun. Kalau dia daripada rendah kepada tinggi, kita tak panggil turun. Kita panggil naik. Jadi ini adalah satu cara untuk kamu memudahkan ingat. Kadang-kadang kita lupa, confuse, keliru, was-was. Mana satu tertib menaik, tertib menurun. Mana satu macam mana? Ingat sahaja turun dan naik tangga. Bila menurun mesti daripada tempat tinggi kepada tempat yang lebih rendah. Okey? Jadi bila kita berkaitan dengan nombor, tertib menurun adalah satu susunan nombor yang bermula daripada
angka yang tinggi nilai dia kepada angka yang rendah. Okey, ataupun nilai yang besar kepada yang kecil. Itu menurun. Ataupun bilangan yang banyak kepada yang sedikit. Itu semua adalah tertib menurun. Baik, saya harap kamu dapat gambaran apa itu tertib menaik dan tertib menurun supaya lepas ini kamu tidak bermasalah untuk menyusun nombor-nombor mengikut tertib yang dinyatakan tadi. Ingat ada dua je tertib, iaitu menaik dan menurun. Kalau confused, ingat tangga. Ingat naik tangga, ingat turun tangga. Okey? Okey, seterusnya kita pergi kepada satu contoh soalan. Dan nombor-nombornya masih lagi saya gunakan nombor sama tadi, iaitu yang pertama 23,457 dan yang kedua 24,557, yang ketiga 23,547, yang keempat 23,475. Jadi soalannya adalah susunkan nombor berikut mengikut tertib menaik. Okey, saya highlightkan perkataan menaik ni. Tertib menaik. Ingat lagi apa itu tertib menaik? Ingat lagi tak apa itu tertib menaik? Daripada apa kepada apa? Daripada nilai terkecil. Kalau naik tangga kan naik tangga mula daripada tempat rendah. Jadi bila tertib menaik dalam nombor ialah nombor yang paling kecil sekali. Nombor terkecil yang paling kecil kita susun sampailah nombor yang paling besar. Okey? Baik. Jadi sekarang nombor ni belum disusun. Okey? Jadi kita akan pilih, kita akan bandingkan sama-sama sekali lagi. Sama macam tadi juga. Bila kita membandingkan nombor, kita mesti bermula daripada tempat yang paling besar, iaitu 10,000. Sebelah kiri sekali. Okey, 10,000. Jadi dalam tempat 10,000 ni digit dia sama semua, 2222. Jadi kita tak boleh banding sebab sama. Jadi bila keadaan macam ni kita bergerak kepada tempat seterusnya, iaitu ribu. Di sini kita dah boleh keluarkan satu. Okey. Yang mana satu? Dia nak menaik. Menaik bermakna apa? Kita nak yang kecil sekali. Yang kecil sekali. Tapi yang kat sini ada satu yang paling besar, iaitu 4. Ni 4 ni. Okey. Ni. 4 ni paling besar. Jadi bila tertib menaik, nombor ni akan duduk di kedudukan yang paling akhir sekali sebab dia paling besar. Okey, kita jumpa nombor paling besar. Jadi untuk 24,557 saya tulis nombor 4. Kenapa pula cikgu tulis nombor 4? 4 yang ni ke cikgu? Bukan 4 ini. Bukan 4 ni. Ini 4 ni maksud 4 warna merah ni maksud dia kedudukan yang keempat. Kenapa pula dia duduk kedudukan yang keempat? Sebab dia adalah nombor paling besar. 24,557 ini adalah nombor paling besar. Okey, nombor paling besar. Jadi kita nak tertib menaik. Tertib menaik mesti mula dengan nombor paling kecil. Jadi nombor paling besar kena duduk last sekali. Habis kenapa nombor 4? Sebab dia ada 4 nombor sahaja. Kalau dia ada 5 nombor, nombor 5 lah dia. Okey? Faham kenapa sini ada cikgu tulis nombor 4? Okey. Jadi kita teruskan dengan tempat ratus pula. Yang ni kita dah boleh singkirkan sebab yang tu dah nombor 24,557 ini adalah nombor terbesar. Jadi kita dah boleh buang awal-awal. Jadi sekarang kita tinggal bandingkan 4 di nombor yang pertama, 5 di nombor yang ketiga dan 4 di nombor yang keempat. Pilih mana satu yang lebih kecil. Yang paling kecil. Macam tadi juga. Tak boleh kan, ada 2 sebab ada 2. 4 dan 4. Okey. Jadi yang ini pun yang ni paling besar ni. Jadi 23,547. 23,547. Sini nombor apa? 1, 2, 3. Dia kedudukan apa ni?
dia kedua terbesar. Jadi dia mesti duduk belakang ni, iaitu nombor 3 lah. Tempat yang ketiga. Tempat yang ketiga dalam tertib menaik. Tempat yang ketiga dalam tertib menaik. Okey. Jadi yang ini pun kita dah boleh pangkahkan sebab kita dah ambil. Antara 4 dan 4 ni sama, jadi kita tak boleh bandingkan. Kita gerak kepada tempat 10. Di tempat 10 kita bandingkan, yang ni dah keluar tadi, yang ni pun dah keluar. Tinggal 2 sahaja, iaitu 50 dan 70. Mana satu lebih besar, 5 atau 7? Okey. Kita nak pilih yang besar ke yang kecil? Kalau tertib menaik ni, tertib menaik kita nak pilih yang kecil ke yang besar? Yang kecil nombor 1. Dia akan duduk mula-mula sekali dalam urutan tu. Okey. Jadi yang ini 23,457. 23,457 ni akan duduk nombor 1, kedudukan pertama, dan yang kedua adalah 23,475 yang ni. Okey. Jadi itu kedudukan dia dalam tertib menaik. Mula daripada yang paling kecil, kemudian yang kedua terkecil, ketiga terkecil, dan akhir sekali nombor yang paling besar, iaitu 24,557. Okey, sekarang nombor-nombor ni telah bergerak mengikut susunan tertib menaik. Kamu perhatikan nombor di kedudukan pertama ini adalah nombor yang paling kecil. Sebab dia tertib menaik, yang ni adalah paling kecil ataupun paling rendah. Nilai dia paling kecil. Kemudian kedua terkecil. Yang ni ketiga terkecil. Yang ni keempat terkecil ataupun paling besar yang ni. Paling besar nombor dia, nilai dia. Ini adalah susunan untuk tertib menaik. Iaitu kita mula dengan nombor yang paling kecil dalam kumpulan tersebut. Kemudian kita ambil nombor yang kedua terkecil. Seterusnya macam tu sehingga habis semua nombor digunakan dalam kumpulan tersebut. Macam dalam contoh ni ada 4 nombor saja. Jadi inilah dia tertib menaik. Tetapi kalau kita nak susun nombor ni dalam tertib menurun pula. Okey, saya tunjuk contoh di sini. Tertib menurun Kalau nak menurun, kita mula dengan nombor paling besar, iaitu 24,557, diikuti dengan kedua terbesar, iaitu 23,547, kemudian 23,475, dan akhir sekali ialah 23,457. Ini adalah tertib menurun. Daripada yang paling tinggi sehinggalah kepada yang paling rendah nilainya. Daripada yang paling banyak kepada yang paling sikit. Okey, itu beza dia. Kalau kamu perhatikan, untuk tertib menaik, nombor yang pertama akan jadi nombor yang duduk last sekali bila ditulis dalam tertib menurun. Okey? Dia bertukar. Dia undur dia sebenarnya. Ni masa ni kedua. Sebab susunan untuk menurun dan menaik ni adalah songsangan. Okey, saya harap kamu dapat gambaran bagaimana untuk menjawab soalan. Dan selepas ini kamu boleh cuba menjawab soalan kuis di bahagian description video ni. Ada saya sediakan pautan dia. Ataupun kamu boleh juga tengok di bahagian komen. Di bahagian komen pun saya ada letakkan satu pautan yang mana kamu akan dibawa ke satu soalan kuis. Ada 10 kalau tak silap saya. 10 soalan kuis yang membawa markah 100. Jadi kamu cuba jawab berdasarkan apa yang kamu dah belajar sebentar tadi. Tapi kalau kamu tak yakin, kamu boleh tengok sekali lagi video ni. Lepas tu baru jawab. Okey, selepas kamu dah jawab soalan kuis itu. Baik, ini adalah soalan modul yang diambil daripada modul. Okey, kita bagi satu-satu. Yang pertama, kamu kena gariskan nombor yang terkecil. Yang ini yang kamu perlukan kemahiran membanding. Tengok nombor 1 ni. Macam saya pesan tadi, perhatikan.
Berapakah bilangan digit yang pertama? 6387. Dia ada 4 digit je. Yang kedua ada 5 digit. Kalau macam ni senang. Sebab dia bilangan digit dia pun dah tak sama. Jadi cukup mudah. Ingat lagi saya kata tadi, lebih banyak nilai lebih banyak bilangan digit dia, maka lebih besarlah nombor tu. Lebih sedikit bilangan digit dia, maka nilainya lebih kecil. Jadi di sini kita tak perlu nak banding satu-satu dah. Kita tahu dah mana satu lebih besar, mana satu lebih kecil. Jadi kamu gariskan yang lebih kecil. Okey, jadi saya tak tunjukkan nombor satu ni. Kita tengok soalan yang kedua. Yang kedua, okey, bilangan digit dia sama, iaitu 42,093 ada 5 digit dan 45,909 juga ada 5 digit. Jadi yang ni kamu perlu bandingkan satu persatu bermula daripada yang paling besar nilai tempat dia, iaitu 10,000. 4 ni. Okey. Kita tengok, bandingkan 4, sini pun 4, sama, tak ada masalah. Yang ke seterusnya tempat 1000, sini 2, sini 5. Okey. Jadi mana yang lebih kecil? Dia nak lebih kecil ni, lebih kecil, lebih kecil. 2 lah. Jadi kita gariskan je lah nombor ni. Jangan garis 2 pula. Garis nombor semua ni. Macam ni. Jadi jawapan dia 42,093. Jadi kamu selesaikan yang lain. Seterusnya, yang ni kamu kena tuliskan lebih daripada ataupun kurang daripada. Kamu bandingkan setiap set nombor antara kiri dan kanan. Set kiri dan kanan. Kemudian tengah-tengah ni kamu tulis lah. Yang ni yang saya nak ambil nombor apa? Nombor 2. Okey, nombor 2. Antara 77,115 dengan 74,810. Mana yang kurang daripada, mana yang lebih daripada. Okey? Yang sini kamu kena hati-hati. Dia kadang-kala mengelirukan. Okey? Macam ni kamu buat. Sama juga macam tadi. Kamu bandingkan. Sini 7 sama. 7 dengan 4. Mana lebih besar? Mana lebih besar? 7 dengan 4. Atau mana lebih kecil? Yang ni besar. Tulis atas ni. Kita tulis sini besar. Sini kecil. Jadi sini besar, sini kecil. Mana satu yang lebih sesuai ditulis, yang paling tepat? Lebih daripada ke kurang daripada? Yang mana kecil? Lebih lah, maknanya sebelah sini, sebelah kanan, sebelah kiri ni lebih besar daripada sebelah kanan. Yang ni B kan besar. Jadi sini lebih daripada. Lebih daripada. Okey? Lebih daripada. Sebelah sini lebih daripada sebelah sana. Okey? Yang lain kamu buat. Seterusnya, susun nombor dalam tertib menaik dan tertib menurun. Okey, yang ini kamu dapat kalau kamu perhatikan betul-betul, setiap ni ada yang 5, ada yang 4. Jadi saya ambil soalan yang pertama. Kamu sebenarnya cuma perlu buat satu je, lepas tu yang ni songsangkan je lah. Maksudnya yang sini tadi kita bandingkan, tengok 18, 18, 18, 18 semua sama. Kita mula dengan 400. 400 yang ni dengan ni. Sifar dengan 3, mana yang menaik? Menaik, kita mula dengan naik. Menaik maknanya kita nak cari yang kecil dulu. Nombor yang terkecil. Sifar dengan 3. Mana yang lebih kecil? Sifar. Sifar banding pula dengan sifar. Sama. Sifar sama, yang ni dengan ni sama. Okey. Jadi 3 ni. Okey, kita bandingkan di tempat ratus. Ini sifar, sini 3, sini sifar, sini 1. Sini 1. Okey, ada 4 nombor, iaitu sifar, 3, sifar, 1. Mana yang terkecil? Sebab kita nak menaik. Menaik kita nak yang paling kecil. Yang paling kecil mana? Ada 2, iaitu sifar dan sifar. Jadi yang ni dia ada sifar, 3, sifar, 1. Okey, jadi yang paling kecil sifar. Yang kedua terkecil 1. Jadi yang ni yang paling besar ni. Yang paling besar, bila tertib menaik, dia akan duduk nombor berapa? Nombor last sekali. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4. Jadi dia nombor 4 lah. Sini nombor 4. Sebab menaik. Menaik, yang paling besar akan duduk last sekali, terakhir dalam jujukan tu, dalam susunan tu. Okey? Baik, sekarang kita bandingkan sifar dengan sifar ni. Yang ni, kita pun tahu yang ni mestilah duduk di tempat yang ketiga. Okey, sebab kita nak bandingkan 2 ni saja. Okey, jadi tinggal
Kita bergerak kepada tempat puluh pula. 3 dengan 1. Mana yang lebih kecil? 1 lebih kecil. Jadi 18,013 ni berada di kedudukan pertama dalam susunan. Dan yang ini berada di kedudukan kedua dalam susunan. Jadi kita ikut je lah susunan tu. Kalau tertib menaik, nombor 1 yang mula-mula 18,013. Yang kedua, cuba sebutkan 18,031. Kedudukan ketiga 18,103. Dan yang akhir sekali 18,310. Okey. Dan untuk tertib menurun, kamu cuma perlu ambil yang ni je. Letakkan mula-mula, songsangkan dia. Ni kedua, ni ketiga, ni keempat dalam susunan. Sebab menurun bermula daripada tempat yang nilai yang paling tinggi, macam turun tangga daripada tinggi pada rendah. Okey. Seterusnya, yang ini lengkapkan nilai yang mungkin bagi tertib menaik di bawah. Okey, tertib menaik bermula daripada yang paling kecil kepada yang paling besar. Yang paling rendah kepada yang paling tinggi, menaik. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Yang sini ada satu tempat kosong, kamu perlu isikan ni. Sini yang kamu perlu penuhkan. Yang mungkin, yang maksudnya yang munasabah lah, yang boleh terima. Nombor dia terpulang kepada kamu. Okey, macam-macam nombor boleh letak kat sini sebenarnya. Yang nombor tu mesti berada di antara 59,109 dan 59,114. Ini yang kita belajar tadi, lebih daripada kurang daripada. Nombor yang kita nak letak kat sini mesti dia lebih daripada 59,109 dan dia mesti kurang daripada 59,114 ataupun dia lebih kecil daripada ni. Katalah saya ambil satu nombor 59,200 contohnya. Okey? Tak boleh. Okey, sebab dia mesti penuh, dia mesti tepat kepada dua keadaan. Keadaan pertama, dia mesti lebih besar daripada nombor yang sini. Okey, dah betul lah. Tapi dia mesti lebih kecil daripada nombor sebelah sini, sebelah kanan ni. Ni. Sedangkan dia lebih besar. Tengok ni, 5959, ni besar ni. Jadi salah. Tak boleh. Okey, kita padam dulu. Jadi nombor yang boleh apa? Cuba kamu fikir. Okey, pause dulu soalan. Pause dulu. Kalau kamu apa nombor dia? Okey, saya bagi satu contoh. Yang lebih kecil pada sini 59, 100. Sini 14 kan? Lebih kecil daripada 14. 12 pun boleh. 112. 109, 112, 114. Ni betul. Okey, yang penting dia mesti lebih kecil daripada sebelah sini dan lebih besar daripada 59,109. Okey, dia mesti lebih besar daripada 59,109 dan mesti lebih kecil daripada 59,114. Begitu juga dengan soalan nombor 2. Tempat kosong ini, nombor ini mesti lebih besar daripada 70,061 tetapi dia lebih kecil daripada 70,068. Okey, 70,061 dan lebih besar daripada 70,068. Untuk nombor 3 pula, nombor yang awak kena cari tu mestilah lebih besar daripada 23,750 tetapi lebih kecil daripada 23,896. Okey, selamat mencuba. Seterusnya, yang ini menurun pula. Menurun terbalik daripada yang sebelum ni. Okey. Jadi menurun mesti bermula daripada tinggi kepada rendah. Dia terbalik lah macam tadi. Okey, tengok soalan nombor 1. Bila menurun pula, dia terbalik pula. Yang ni yang selalu orang confuse. Keliru. Bila menurun, yang ni tempat kedudukan pertama ni mesti yang paling tinggi dalam kumpulan dia. 45,123. Jadi nombor di tengah-tengah ni, tempat kosong ni, mesti lebih kecil daripada nombor ni tetapi lebih besar daripada nombor yang
45,116. Okey. Nombor di sini, nombor A ni saya tandakan A supaya kamu nampak. Nombor A ni mesti lebih besar, lebih kecil daripada 45,123, tetapi lebih kecil daripada 45,116. Baik. Kita ambil 45,000 sama. Okey, mesti lebih kecil daripada 123. Kita ambil contoh 122 contohnya. 122 lebih kecil daripada 123. Dan dia mesti lebih besar daripada 45,116. 116 dengan 122 mana lebih? Jadi ini boleh diterima sebagai betul. Okey, sebab dia menepati syarat itu. Untuk kedudukan tertib menurun. Okey. 2, 3, 4, 5 kamu cuba buat. Baik, jadi saya harap kamu faham dan dapat melaksanakan latihan dengan sebaiknya. Okey, selamat maju jaya saya ucapkan. Teruskan usaha, jangan putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjaya.